Trump melencah keserannya habis-habisan terhadap rejim diktator Iran selepas Israel menyerang di Beirut seorang komander yang dikaitkan dengan pengawal revolusi Islam. Dan beberapa jam kemudian, Tehran melancarkan peluru berpandu dan drone yang meletakkan Kuwait dan tentera Amerika di tengah-tengah krisis. Pada hari Kamis, 28 Mei 2026, Kuwait telah memintas peluru berpandu balistik. Amerika Syarikat telah menembak jatuh drone Iran berhampiran Selat Hormuz dan Washington mula menganggap rejim itu sebagai penyerang secara langsung, bukan sebagai mangsa provokasi luar. Donald Trump mendapat peluang politik untuk mengetatkan sekatan, mengekalkan pasukan dalam keadaan berjaga-jaga dan menafikan sebarang ganjaran keuangan kepada rejim itu sementara ia mengancam negara jiran. Apa yang cuba dibuktikan oleh Teheran? Kenapa Donald Trump bertindak lebih tegas sekarang? Bagaimana kepungan ini boleh mengubah tindak balas seterusnya? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini sentiasa ada video seperti ini. Rangkaian peristiwa ini bermula di selatan Iran, di kawasan Bandar Abbas, sebuah kawasan yang penting untuk logistik tentera laut dan pelancaran oleh rejim. Pasukan Iran telah melancarkan drone serangan di udara di kawasan berhampiran Selat Hormuz, di mana kehadiran Amerika Syarikat sudah berada dalam keadaan berjaga-jaga akibat provokasi baru-baru ini. Komando Pusat Amerika Syarikat memaklumkan bahawa 5 drone telah dipintas dan pelancaran ke-6 telah berjaya dihalang dari satu pusat kawalan di tanah Iran. Tindak balas Amerika tidak datang sebagai sandiwara, tetapi sebagai langkah pembendungan ketenteraan secara langsung dengan mesej bahawa setiap pelancaran akan diperhatikan, dijejaki dan dineutralkan. Provokasi menjadi lebih serius apabila Iran melancarkan peluru berpandu balistik ke atas Kuwait pada malam 27 Mei. Projektil itu telah dipintas oleh pasukan Kuwait sebelum menyebabkan kemusnahan dan tiada laporan segera mengenai kematian atau kecederaan. Walaupun begitu, serangan itu telah membuka luka politik di Teluk. Kuwait bukanlah sasaran utama dalam pertikaian nuklear, tidak mengetuai operasi Israel di Beirut dan tidak memimpin serangan terhadap Tehran. Namun begitu, Kuwait tetap berada di laluan peluru berpandu Iran. Di sinilah naratif rejim runtuh kerana sesiapa yang menyasarkan negara jiran sambil bercakap tentang rundingan jelas menunjukkan mereka mahu menggunakan ketakutan sebagai bahasa diplomasi. Trump kini bekerja dengan fakta sebenar untuk menyokong pendirian tegasnya. Rumah Putih misalnya boleh memberitahu sekutu-sekutu di Teluk bahawa ancaman itu bukan sesuatu yang abstrak kerana peluru berpandu sudah pun dilancarkan. Boleh memberitahu pasaran maritim bahawa risikonya bukan keterlaluan kerana drone sudah pun ditembak jatuh. Boleh memberitahu para perunding bahawa Teheran tidak layak mendapat kelonggaran selagi ia menguji pertahanan Amerika dan mengancam sebuah negara rakan. Kekuatan Trump terletak tepat pada perkara ini. Dia tidak perlu menerima desakan palsu untuk mencapai perjanjian kerana rejim Iran sendiri telah memberikan alasan untuk meningkatkan tekanan. Dan Israel juga telah bergerak ke hadapan tanpa mempedulikan retorik Teheran. Di Beirut, serangan Israel telah mengenai kawasan pinggir bandar di selatan ibu kota Lubnan, kawasan yang dikenali dengan kehadiran Hizbullah. Sasaran menurut sumber Israel ialah Ali Al-Hussein yang dikaitkan dengan struktur peluru berpandu yang berkaitan dengan Division Iman Hussein yang berhubung dengan pengawal revolusi Islam. Operasi itu menunjukkan bahawa Israel tidak berniat untuk menunggu gelombang roket baru sebelum bertindak. Apabila mereka mengenal pasti rantaian perintah yang berkaitan dengan Iran, mereka menyerang sebelum ancaman itu menjadi pelancaran. Perincian yang paling penting ialah pengawal revolusi Islam. Tidak beroperasi seperti pasukan biasa. Mereka menggunakan pangkalan, milisia, komander luar, propaganda dan laluan laut untuk menyebarkan tekanan tanpa menanggung semua kos. Di Teluk, mereka cuba mencetuskan provokasi terhadap Amerika Syarikat dengan drone di Lubnan, menggunakan rangkaian yang berkaitan dengan Hizbullah terhadap Kuwait, mengambil risiko peluru berpandu untuk menunjukkan kuasa di meja diplomatik dan cuba mengekalkan penampilan seolah-olah sedang berunding. Gabungan inilah yang cuba dipecahkan oleh Trump dan Israel, iaitu untuk menghilangkan keupayaan rejim menyerang melalui pelbagai saluran dan kemudian bersembunyi di sebalik perbincangan diplomatik. Tindakan balas Amerika juga memberi kesan kepada keuangan rejim. Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat telah mengenakan sekatan ke atas pihak berkuasa Selat Teluk Parsi, sebuah struktur yang diwujudkan oleh Iran untuk cuba mengawal kutipan dan laluan kapal di rantau itu.
Washington telah mengaitkan badan tersebut dengan pengawal revolusi Islam dan meletakkan struktur itu dalam senarai sekatan. Pesanan itu ditujukan kepada kapal, bank, syarikat insurans dan syarikat-syarikat supaya membayar atau mematuhi. Kutipan dari Tehran boleh membawa hukuman dari Amerika. Trump tidak hanya menyasarkan peluru berpandu, dia juga menyasarkan mesin yang menukar ancaman menjadi wang. Perkara ini penting kerana rejim memerlukan dana untuk menyokong jentera mereka, iaitu kediktatoran itu. Iran membiayai pasukan dalaman, sekutu luar, propaganda, keselamatan jalanan dan kumpulan bersenjata di luar sempadannya. Apabila Amerika Syarikat memotong laluan keuangan, tekanan itu sampai ke titik sensitif bagi kelangsungan politik. Teheran boleh merakam video peluru berpandu, boleh memijak bendera Amerika untuk membakar semangat militan, boleh cuba menjual keberanian tetapi tanpa wang. Rangkaian itu mula gagal. Milisia menuntut bayaran, komander menuntut sumber, kapal takut sekatan dan syarikat lari daripada risiko. Bandar Abbas menjadi elemen utama kerana ia menunjukkan bahawa Washington sedang memantau persiapan, bukan hanya akibatnya. Menghalang pelancaran ke-6 bermakna Amerika Syarikat sedang memerhati punca ancaman. Serangan terhadap Kuwait juga memberi kesan kepada negara-negara Arab di Teluk. Banyak kerajaan di rantau ini cuba mengelak daripada pendedahan umum, tetapi tiada satu pun yang mengabaikan risiko rejim yang terdesak dan bersenjata apabila Teheran melancarkan peluru berpandu ke negara jiran. Perbualan di belakang tabir berubah. Penyelarasaan serantau menjadi lebih mendesak. Trump boleh menggunakan saat ini untuk mendekatkan rakan-rakan yang tidak mahu tampil di barisan hadapan, tetapi juga tidak mahu terjaga dengan drone atau peluru berpandu melintasi langit mereka. Dalam rundingan, kesannya adalah serta-merta. Apa-apa cadangan dari Iran kini tercemar oleh siri serangan. Rejim itu mahukan masa, kelegaan dan mungkin juga wang. Washington menuntut jaminan, pengunduran dan kawalan yang boleh disahkan. Selepas peluru berpandu ke atas Kuwait dan drone berhampiran Hormuz, semakin sukar untuk menjual idea bahawa Teheran sudah bersedia untuk keluar dengan cara yang bersih. Trump boleh mengekalkan pintu diplomatik tanpa mengurangkan tekanan kerana tekanan telah menjadi alat utama untuk memaksa rejim menira harga setiap provokasi. Propaganda Iran cuba menunjukkan ketahanan, tetapi fakta dalam beberapa jam terakhir menceritakan kisah yang berbeza. Peluru berpandu itu tidak menjadi kemenangan di Kuwait. Drone tidak berjaya menembusi pertahanan Amerika. Struktur maritim yang dibina oleh Tehran kini menjadi sasaran sekatan. Komander yang berkaitan dengan rangkaian peluru berpandu di Beirut telah menjadi sasaran Israel. Rejim itu cuba membuka beberapa medan, tetapi menerima tindak balas yang berbeza di setiap satunya. Di langit, pemintasan di Lubnan, serangan yang menyasarkan sumber keuangan, sekatan dalam diplomasi, ketidakpercayaan. Sekarang, langkah seterusnya mesti diambil dengan lebih tegas. Amerika Syarikat cenderung untuk terus memantau Bandar Abbas dan titik pelancaran di selatan Iran. Israel mesti terus menyasarkan struktur yang berkaitan dengan peluru berpandu di Lubnan. Kuwait mesti memperkukuh pertahanan udara dan memperluaskan rundingan dengan Washington. Teluk tidak lagi takut dengan tindakan pengganas oleh rejim diktator Iran ini apabila Tehran melancarkan drone dan peluru berpandu. Tidak menerima anugerah, sebaliknya menerima kepungan. Saya Milson Alves, seorang pakar antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk menunjukkan serta memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti. Wilson Alves,